Beliau ni ketika beliau meluk agama Islam, berani tak berani Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia masih muda, dia antara orang yang awal masuk Islam dan berusia muda. Dan dia sebut kepada para sahabat dia bincang-bincang, kita ni dah masuk Islam, tapi tak ada siapa pun yang berani baca Quran secara terang-terangan kepada orang musyrik Mekah. Nabi selama Nabi membaca je, sembahyang baca je Quran, tapi orang tak berani nak menyentuh Nabi masa tu. Jadi kata Sayyidina Abdullah Mas'ud, baik, saya akan baca Al-Quran terang-terangan di hadapan mereka. Dia pergi ke Hijr Ismail, ke makam Ibrahim, dia pergi ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang ada pada hari ini sebenarnya sudah dikebelakangkan. Pada zaman Nabi SAW, makam Ibrahim itu betul-betul bertepek di pintu Kaabah. Sebab makam Ibrahim adalah tempat Nabi Allah Ibrahim pijak untuk membina Kaabah. Kalau makam Ibrahim pada hari ini letih, macam mana nak buat tu? Jauh sangat tu nak lontar-lontar batu. Tujuan batu itu Nabi Ibrahim pijak supaya Nabi Ibrahim nak susun batu yang bina Kaabah. Jadi kata pada Datuk Syekh Yusri bin Rushdi, makam Ibrahim yang ada pada hari dah ke belakang. Pada zaman Nabi dulu memang bertempel lah, maknanya bersentuh dengan dinding Kaabah. Jadi dia pergi ke makam Ibrahim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pergi ke makam Ibrahim alaihissalam. Makam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim pijak. Dan kalau kita search ni boleh nampak lagi kesan tapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekarang ni dah tak nampak lah sebab dia dah tutup. Dia masa tu waktu duha, waktu dalam sebelum zuhur, dalam pukul 8, pukul 9 gitu-gitulah waktu duha. Dia duduk di kawasan tu, dan ketika tu orang musyrik Mekah tengah duduk lekong dekat Kaabah. Dia baca surah Ar-Rahman sekuat-kuatnya. Jadi pokok musyrik Mekah tu lain. Dia baca apa tu? Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia baca surah Ar-Rahman. Dan akhirnya dia kata, ini bacaan yang disebut, yang sering dikatakan, yang disebut-sebut oleh Nabi Muhammad. Pokok musyrik Mekah pun apalagi dia orang pukul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Pukul pergi teruk pukul Dan selepas tu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun memang sangat teruk dah kena pukul. Dan selepas tu orang pada sahabat kata, ya Allah, naik ke dia sebab dia kena pukul teruk. Dia kata, kalau kamu nak suruh aku baca ni. Seronok, dia rasa gembira kan dipukul kerana dia mendendahkan baca Al-Quran secara terang-terangan kepada masyarakat musyrik Mekah. Itu di antara keberanian yang ada pada jiwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terawal memeluk agama Islam. Beliau antara para sahabat yang berhijrah ke Habsyah ketika mana umat Islam ditekan di Makkah. Beliau antara yang terlibat ke Habsyah. Yang kita boleh kata ketua delegasi ketika itu adalah Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib yang syahid dalam peperangan Mu'tah, yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud telah menyertai peperangan Badar dan seluruh peperangan Islam yang lain semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau sebelum Islam punyalah berani itu, mesti lagi sangat beranilah untuk menyertai peperangan. Jadi disebut beliau menyertai peperangan Badar, dan orang yang menyertai peperangan Badar Allah ampun habis dosanya. Antara kelebihan orang yang menyertai peperangan Badar, Allah ampunkan habis dosanya. Sehingga dalam satu hadis kursi dinyatakan, Allah kata, buatlah apa yang kamu nak buat. Kamu nak pahala ke, kamu nak buat dosa ke, aku ampun habis semua dosa kamu. Itu kelebihan orang yang menyertai peperangan Badar. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud antara orang yang menyertai peperangan Badar. Beliau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga capal baginda, slipper slipper Rasulullah SAW. Yang jaga slipper Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sehingga beliau digelar sebagai sahibun na'lain, sahibun na'li Rasulillah, orang yang menjaga selipar ataupun capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjalan, beliaulah yang akan menyarungkan capal tersebut ke kaki mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah duduk, beliaulah yang akan menyimpan capal baginda sallallahu alaihi wasallam
sehingga beliau digelar sahibun na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang memiliki capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud daripada asal dia jaga kambing, akhirnya dia menjaga semulia-mulia makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi jalan, yang akan jaga siwak Nabi adalah kayu siwak Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang akan pegang tongkat Nabi kalau Nabi dah tak perlukan adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia antara orang yang berkhidmat khusus kepada Rasulullah. Bahkan bayangkan ketika Nabi nak pakai kasut pun, beliau yang akan sarungkan capal sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung capal tu dapat bersama dengan Nabi. Untung lagi sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita tu, okey. Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar, satu hari lepas Isyak mereka berbincang panjang, bincang pasal hal-hal ehwal umat Islam lah. Okey. Lepas dah selesai, balik. Bila balik, mereka lalu di masjid. Bila sampai di masjid, mereka tengok ada satu orang tengah mendirikan solat. Tapi tak perasan siapa. Diamati, rupanya dengar suara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang solat. Mungkin solat sunat lah waktu malam, sebab masa tu Isyak dah lalu. Bila Nabi dengar bacaan tu, yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tak sedar benda tu. Okey, akhirnya Nabi kata, siapa man sabrahu, siapa yang dia gembira untuk dia ni membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, falyaqra' ala qiraati ibni ummi Abd. Siapa yang suka untuk baca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah Al-Quran sebagaimana bacaan ibnu ummi Abd, iaitu Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi ikrar sungguh sebagaimana Nabi dengar Jibril baca Al-Quran, gitulah, maknanya cara gitulah yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud. Sehingga Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud di antara kita boleh kata ulama qiraat ataupun ulama Al-Quran di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas beliau solat, beliau pun mula berdoa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tak pasal lagi Nabi tu. Beliau pun berdoa. Dalam keadaan dia berdoa panjang tu, Nabi kata sal tu'tah, sal tu'tah, sal tu'tah. Nabi kata apa? Mintalah, kamu akan diberikan apa yang kamu minta. Nabi aminkan doa Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kata Sayyidina Umar, saya dalam hati saya bajet besok pagi nak jumpa, nak beritahu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahawa baginda telah pun mendoakan doa yang didoakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai pagi baru nak beritahu, rupanya Sayyidina Abu Bakar dah beritahu awal lagi. Sayyidina Abu Bakar dah beritahu awal lagi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Sayyidina Umar kata, memang saya tak dapat nak kawal Sayyidina Abu Bakar. Memang dia cepat, lebih cepat daripada saya. Semua benda dia cepat. Okey. Baik, itu di antara ceritalah sal tu'tah, yang bayanglah doa diaminkan oleh Nabi SAW. Mintalah kepada Allah, kamu telah pun diberikan apa yang kamu minta. Doa Nabi, subhanallah. Baik, Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud adalah seorang sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Huzaifah wa Ubay bin Ka'b wa Mu'adz bin Jabal. Yang bermaksud, mintalah untuk mempelajari Al-Quran daripada 4 orang, daripada Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'b dan Mu'adz bin Jabal. Maksudnya 4 orang sahabat Rasulullah yang diiktiraf oleh baginda bahawa mereka berempat di antara orang yang membaca Al-Quran betul ataupun tepat sebagaimana yang diturunkan kepada baginda. Pernah Rasulullah SAW meminta beliau, iaitu Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud, untuk memanjat pokok bagi mengambil sesuatu di atas pokok tersebut. Apabila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memanjat pokok, para sahabat